Baik, kita nak berbicara lagi tentang khususan ataupun bagi memberikan pendedahan untuk mungkin pengusaha-pengusaha kantin yang terjejas sebentar lagi. Untuk waktu ini kita nak lihat satu bikisan ini. Ini menarik untuk anda semua yang menggemari bau-bauan, ada yang sukakan perfume. Jom kita saksikan bikisan ini, khas menarik untuk anda. Selalunya dalam sehari tiga jenis perfume yang berbeza. Pagi saya suka pakai lain, kalau saya nak keluar saya suka pakai perfume lain, dan tidur saya akan pakai perfume lain. Jarang sekali kita mendengar adanya individu yang mengumpul botol minyak wangi bukan sekadar bentuknya yang unik, malah kerana ketahanan bau yang dihasilkan daripada wangian itu. Berusia 28 tahun, Nur Irfahani Mohtar mula mengumpul pelbagai jenis minyak wangi sejak di bangku sekolah lagi. Minatnya turut mendapat sokongan daripada ibu bapa dan juga rakannya. Saya sedar, saya mula meminati perfume pada umur saya 5 tahun lagi. Kalau mak saya bawa saya ke mall, memang tempat pertama saya nak pergi, memang saya akan pergi ke kaunter perfume lah. Masa lepas SPM, sebabkan terlalu minat, ramai kawan-kawan ajak lah kerja part time dekat mall. Jadi saya pilih untuk kerja di kaunter perfume lah part time. Lebih mesra disapa Eva, gadis kelahiran Shah Alam ini akan membeli sekurang-kurangnya 30 jenis minyak wangi dalam 1 tahun. Bermula dengan hobi mengumpul, kini anak ketiga daripada 7 beradik ini bergelar usahawan minyak wangi. Saya bermula menjual melalui social media. Saya promote lah siapa yang mencari minyak-minyak wangi ni boleh hubungi saya. Minyak wangi ni kita pakai ikut kesesuaian di mana kita berada. Sebagai contoh, kalau awak nak pergi ke kenduri ataupun ada majlis-majlis, kita boleh galakkan untuk awak pakai perfume yang bau agak kuat, sebab you akan selalu berjalan. Awak akan selalu berjalan. Tapi kalau macam pergi kerja atau duduk di satu tempat, di office selama beberapa jam, 6 jam ke sehingga 8 jam di tempat yang sama, selalunya saya akan suggestkan untuk pakai perfume bau yang agak lembut sedikit supaya tidak mengganggulah orang sekeliling. Melangkah sahaja masuk ke dalam rumah ini, pastinya terdapat pelbagai jenis haruman daripada minyak wangian yang saya rasa ada lebih daripada 100 botol dalam rumah Eva ini. Dan saya mempelajari sedikit sebanyak ilmu baharu dari Eva. Katanya saya dab-dab tadi tu salah, Eva? Betul. Saya akan bagi tahu cara yang sebenar untuk spray perfume lah. Di mana kalau kita sebenarnya spray dekat belakang telinga dan nadi pergelangan tangan ni sebenarnya adalah mitos bila orang kata itu akan buat perfume tahan lebih lama. Jadi yang mana yang betul? Cara yang sebenar adalah bila orang menghadap you, saya akan suggest untuk spray di collar. Kalau perempuan ada dekat tudung lah. And ada bag dekat belakang badan. Kita tak perlu spraykan minyak wangi dekat kulit, sebabnya bila kita panas dan kita berpeluh, memang akan buatkan minyak wangi tu hilang daripada badan kita. That's why saya suggestkan untuk spray je dekat fabric. Lebih membanggakan, graduan khusus pengajian bahasa Inggeris ini telah dilantik sebagai penasihat kepada beberapa buah pusat jualan minyak wangi di ibu negara. Mitos rupanya. Yalah, kita macam-macam. Patutlah tak ada bau Kita baru tahu si Fazlin ni tidur pun pakai perfume. Kata tadi tak off record. Puan-puan tidur pun pakai perfume. Rare Salah dia. Ini memang mabuk dan badan busuk ke? Tak ada. Ini bagi macam betul-betul orang yang edited atau penggemar minyak wangi ni. Macam itulah. Macam saya, kenapa agaknya saya pakai waktu tidur? Sebab apa? Sebab kalau saya baru membeli minyak wangi, kan, pewangi, jadi saya nak uji ketahanan pada waktu malam, berapa jam yang minyak wangi tu tahan. Sebab tu kena spray. Satu hari tu je lah. Tak adalah hari-hari. Uji kaji lah. Kan? Dia macam apa tau, budak sekolah, baru nak masuk sekolah. Hari ni beli kasut, dia pegang. Tidur kasut. Macam tu.
Tapi tengok bergantung kepada orang sebelah kita lah. Kalau sebelah kita tahan bau, tak payahlah pakai kan. Faham. Baik, kita nak berbalik kepada situasi sebenar yang kita bagi tahu tadi sebelum kita lihat bikisan tadi, berkaitan dengan pengusaha kantin yang mungkin terkesan disebabkan mungkin akan ada PKP semula, tapi minta-minta tak adalah kan. Tapi kita nak tanyakan terkesannya PKP ini pada fasa yang pertama tempoh hari, iaitu pada bulan Mac tempoh hari ya. Jadi kita terus saja bersama dengan Tuan Haji Azam Hussein, salah seorang pengusaha kantin. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Baik, saya bertiga kat sini sihat. Ya, saya difahamkan Tuan Haji terkesan ya disebabkan PKP yang pertama itu Tuan Haji hilang sumber pencarian. Jadi kita nak tahu juga bagaimana Tuan Haji meneruskan kelangsungan hidup sepanjang tempoh PKP tempoh hari, Tuan Haji. Gitu. Ya. Panjang PKP sebelum itu, saya cuma guna duit simpanan sajalah sebagai meneruskan kehidupan tu. Jadi bila PKP, bila kantin sekolah dah dibuka, kita mulakan penjagaan dengan beberapa tekatan kan. Maknanya makanan mesti dibungkus dan dihantar ke kelas-kelas dan jumlah makanan dihadkan. Jadi sebagai pengusaha kantin, kita tak boleh mengapakan berbagai jenis makanan untuk murid-murid. Jadi dengan itu maknanya jumlah pendapatan kuranglah. Masa sekarang, hingga sekarang. Tuan Haji, bila kita melihat angka semakin hari semakin tinggi dan pastinya ramai yang menyebutkan mungkin ada PKP, mungkin datang balik dan sebagainya. Jadi perasaan Tuan Haji mendengar sentimen-sentimen ini, dan adakah Tuan Haji sendiri membuat persiapan tertentu sekiranya terjadi PKP lagi sekali, Tuan Haji? Saya sentiasa bersedia. Bersedia maksudnya kami pengusaha kantin harus mengikut tetapan yang diberikan oleh KKM, MKN dan KPN. Jadi walau apa cara pun kami tetap dengan prosedur yang diarahkan ke atas kami. Itu je. Okey. Bila tadi Tuan Haji katakan hasil pendapatan berkurangan sebab adanya terhad kan menu yang disediakan setiap hari di sekolah. Jadi bagaimana bila sebab ramai juga yang terjejas? Maksudnya kalau walaupun kantin masih beroperasi, cumanya hasil pendapatan terjejas sedikit. Betul disebabkan pandemik ini. Jadi bagaimana Tuan Haji berdepan dengan keadaan ini dan usaha yang lain, ada tak lakukan usaha lain untuk menambah pendapatan? Oleh kerana keadaan umur saya ni dah 60 kan. Jadi nak mengusahakan pendapatan lain tu, saya rasa payah juga kan. Sebab kita nak mula balik satu perniagaan yang lain kan. Kita memerlukan satu modal kan. Modal, tetapi modal kita simpanan dah kita gunakan. Lepas tu modal kita inilah pendapatan pada kantin saja ni. Jadi tidak bolehlah nak usahakan pada perniagaan yang lain. Tuan Haji ada tak melihat sebarang bentuk pertolongan yang diberikan daripada pihak sekolah itu sendiri? Sebab Faria tadi ada bagi tahu ya, anaknya mengatakan bahawa pihak sekolah pun ada hubung kaitlah juga untuk membantu pengusaha-pengusaha kantin. Jadi bagaimana Tuan Haji melihat perkara ini? Ada pihak sekolah membantu dari segi pelbagai cara? Pihak sekolah membantu dari segi itulah order barang Makanan. Bekalan makanan sajalah, itu je lah. Jadi saya siapkan beberapa menu untuk seminggu tu kan. Jadi budak-budak boleh memilih lah kan. Memilih tetap pada hari Isnin, misalnya hari Isnin cuma nasi lemak dengan telur contohnya, nasi lemak dengan telur je. Tidak ada lain-lain, kuih-kuih pun tak ada. Jadi begitulah. Jadi sebagai contoh, kita ambil contoh kalau dia terpaksa makan pada hari itu, jumlah duit hanya RM4 ya, dengan campur air sekali. Itulah terhad lah. Maknanya menu telah ditentukan mengikut hari lah kan. Dan kadang-kadang terjejas juga bila ada bekalan kan. Kadang mak bapak dia
dia harus menyediakan apa? Bekal untuk ke sekolah. Bekal untuk anak-anak dia. Ya, baik. Baik, kita doakan yang terbaik untuk kita semua sebenarnya. Kepada Haji juga, moga-moga nanti adalah juga kan bantuan-bantuan yang diterima untuk kita berdepan dengan pandemik ni. Faham? Boleh saya tambah satu? Saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada KPN kerana sewa kantin tak perlu dibayarkan hingga bulan 12. Hutang budi ya. Baik, itu juga antara usaha yang telah dilaksanakan. Melihat bagaimana keprihatinan mereka bagi mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tuan Haji. Okey, sama. Ini yang katakan sokongan kan yang melihat bagaimana macam kata B40 dan sebagainya, pengusaha kecil dan sederhana berdepan ni bukan mudah kan, nak bayar sewa lagi. Segala wang simpanan telah digunakan ketika PKP. Dan nampak nafas lega Tuan Haji sebutkan tadi bila menyebutkan yang ada bantuan sehingga ke Disember itu benar-benar membantulah. Jadi kita dengan ini kita ambil inspirasi untuk kita memastikan kita mengambil segala langkah untuk memutuskan rantai COVID-19 kerana ramai yang terjejas. Tuan Haji terjejas dan kita pasti tidak ingin ramai lagi yang terjejas disebabkan COVID-19 di negara kita. Kita akan berehat seketika. Banyak lagi pengisian. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Malaysia hari ini.